Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 5 ingin membentangkan topik pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Ini merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 10 orang. Peradaban majmuk Malaysia merangkumi pengaruh peradaban peribumi alam Melayu, Asia dan Barat serta akhirnya disertai oleh peradaban globalisasi. Pembinaannya bermula selepas kemerdekaan 1957, fokus awal pada pembangunan ekonomi diikuti oleh usaha membentuk negara bangsa dengan institusi seperti sistem birokrasi dan pelan pembangunan 5 tahun. Pembinaan bangsa menyusul, melibatkan sistem politik, pilihan raya dan kemunculan bangsa idaman dalam wacana politik. Proses membina peradaban beridentitikan Malaysia adalah cabaran yang memerlukan analisis dan perdebatan mendalam. Yang pertama ialah sejarah sosial. Sejarah sosial mempengaruhi peradaban dunia dalam pembinaan negara bangsa. Sejarah sosial atau perkembangan sejarah di alam Melayu dapat dilihat seawal zaman prasejarah di mana zaman ini terdiri daripada zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan zaman logam. Seterusnya, muncul zaman protosejarah pada awal abad Masihi di mana wujud kerajaan-kerajaan purba di alam Melayu seperti Kerajaan Langkah Sukar, Kedah Tua dan Gangga Negara. Seterusnya, muncul zaman pensejarahan pada awal abad ke-14 di mana wujud Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Pada zaman inilah bermula pembentukan masyarakat kepelbagaian ataupun masyarakat perdagangan. Pada zaman ini juga muncul kedatangan kuasa penjajah seperti Belanda, Portugis, Inggeris dan Jepun. Akhir sekali, pada zaman sejarah moden, bermula seawal zaman merdeka pada tahun 1957, pada zaman ini muncul konsep perpaduan atau penyatuan untuk ke arah pembinaan negara bangsa Malaysia. Peradaban globalisasi pada zaman kini membolehkan berlaku interaksi peradaban melalui pemodenan, perkembangan ICT serta penggunaan media sosial. Peradaban globalisasi membawa pengaruh yang besar dalam pelbagai aspek kehidupan serta perkembangan global ini turut menjadi penyumbang kepada pembentukan peradaban majmuk di Malaysia. Peradaban acuan Malaysia secara asasnya terdiri daripada beberapa peradaban di mana peradaban Melayu telah menjadi teras. Kemudian, muncul pedagang daripada India, China dan Timur Tengah. Ia disusuli dengan kedatangan kuasa penjajah seperti Portugis, Belanda dan Inggeris. Kuasa Inggeris telah membawa lebih ramai pekerja daripada China dan India. Perkara ini telah merancangkan lagi interaksi antara mereka. Pada zaman kini, muncul peradaban global tanpa sepadan. Kesemua peradaban ini telah membentuk peradaban majmuk di Malaysia. Seterusnya, transformasi sosial ke arah peradaban acuan Malaysia telah berlaku di Malaysia, iaitu pada tahun 1970-an, Malaysia telah mengalami kemiskinan dan ketidaksamarataan. Hal ini, pada tahun 1980 sehingga 1990, Malaysia telah mengalami pembangunan industri dan juga penghijrahan. Secara tidak langsung, pada tahun 2000, Malaysia telah mengalami pembadaran dan kelas menengah. Hal ini telah menyebabkan Malaysia menuju ke arah negara yang maju pada tahun 2010. Impaknya ialah pelbagai etnik ke arah ketamadunan yang merupakan payung anak watan yang membina peradaban acuan Malaysia. Kita masuk pula kepada pembangunan, migrasi dan teknologi. Sebagaimana yang kita tahu, kemajuan telah melahirkan perubahan sosial dari segi pertanian sara hidup ke komersial iaitu industri, dari miskin ke kelas menengah dan dari pendesaan ke kosmopolitan. Dan transformasi juga telah melahirkan kerencam sosial berpaksikan budaya moderniti dan kepelbagaian dari aspek yang pertama, perkongsian nilai sejagat, yang kedua, persamaan pendapat awam, yang ketiga ialah batas etnik nipis dan yang terakhir ialah tingkah laku horizontal bukannya vertikal iaitu hubungan sosial rentas etnik dan agama. Terdapat beberapa impak kerencaman sosial norma sejagat antaranya dari segi budaya politik baru seperti kebebasan bersuara dan berpersatuan, nilai politik seperti amanah, integriti dan keadilan serta isu seperti rasuah dan gula kuasa. Seterusnya, kita beralih kepada bahagian konsep negara bangsa. Apa itu negara bangsa? Negara bangsa merupakan gabungan dua elemen iaitu negara dan bangsa yang mana negara terbentuk apabila adanya tanah air dan kedaulatan manakala bangsa terbentuk daripada satu kumpulan etnik dan satu tradisi budaya tanpa ada kumpulan lain.
Jelasnya dua elemen ini saling melengkapi dan mengisahkan tentang sistem kuasa dan autoriti. Dari segi konteks persejarahan, konsep negara bangsa bermula di Eropah apabila suatu kelompok menentang kuasa feudal. Terdapat beberapa pandangan berbeza terhadap definisi konsep negara bangsa. Misalnya, menurut Morton dan Islam 2006-67, negara bangsa sebagai institusi politik merujuk kepada negara yang dihuni oleh kumpulan manusia yang memperkenalkan diri mereka sebagai sebuah bangsa atas landasan perkongsian budaya, sejarah dan lain-lainnya. Terdapat pandangan lain seperti Penrose 2009 yang mana negara bangsa sebagai entiti geopolitikal yang mana kesahannya ditunjukkan melalui kedaulatan dan kuasa politik. Dari segi pembentukan negara bangsa pula terdapat 3 jenis negara bangsa. Yang pertama, bangsa tanpa negara. Hal ini menunjukkan di mana sebuah bangsa tidak mempunyai negara mereka sendiri. Sebagai contoh, Melayu Siam. Melayu Siam adalah satu bangsa yang berada di Thailand. Yang kedua, satu bangsa, satu negara. Keadaan ini bertitik tolak daripada satu ras membentuk bangsa dan melahirkan satu negara. Sebagai contoh, negara Jepun. Negara Jepun terdiri daripada orang Jepun. Yang ketiga, negara tanpa bangsa. Perkara ini menunjukkan di mana sebuah negara tidak mempunyai satu bangsa yang menunjukkan negara tersebut. Sebagai contoh, negara Malaysia. Negara Malaysia terdiri daripada 3 bangsa iaitu India, China dan Melayu. Seterusnya, bentuk negara bangsa. Terdapat 2 jenis bentuk negara bangsa. Yang pertama, negara bangsa tamu. Ialah wilayah diduduki oleh kumpulan etnik asal. Bermaksud negara tersebut terdiri daripada bangsa asal tanah air tersebut. Yang kedua, negara bangsa settler. Komuniti migran yang menduduki negara itu telah meletakkan di tanah-tanah rezak dan ada yang menghapuskan anak-anak watan asalnya. Bangsa ini berada di tanah air tersebut, bukan bangsa asal. Sebagai contoh, negara Amerika. Saya akan membentangkan tentang konsep negara, tetapi kita perlu faham apa itu yang dimaksudkan dengan negara. Mengikut Dewan Bahasa dan Pustaka, negara bermaksud kumpulan masyarakat yang mendiami sesuatu kawasan, mempunyai kedaulatan politik dan juga jentera pemerintahan. Untuk kita lebih mudah faham, negara adalah sekumpulan masyarakat yang di mana ianya mendiami sesuatu kawasan yang tertentu dan mempunyai sebuah institusi pemerintahan yang tersusun. Dan ini sama dengan apa yang diterangkan oleh K. Ramatan pada tahun 1962, iaitu beliau mengatakan bahawa negara adalah sekumpulan manusia yang menduduki sesebuah wilayah yang tetap berada di bawah penyelenggaraan kerajaan dan tidak tertakluk kepada kuasa luar. Manakala pada tahun 2017, Oskar Mili menyatakan bahawa konsep negara adalah sebuah kerajaan yang merdeka dan berdaulat, mentadbir urus ke atas sesuatu wilayah yang diperakui oleh negara-negara lain. Mari kita beralih kepada elemen sesebuah negara. Terdapat beberapa elemen sesebuah negara, antaranya yang pertama adalah wilayah ataupun dikenali sebagai sempadan. Sesebuah negara perlulah mempunyai sempadan yang jelas. Hal ini kerana sempadan berfungsi sebagai pemisah antara sesebuah negara dengan negara yang lain. Ianya harus merangkumi seluruh wilayah termasuk laut dan juga ruang angkasa. Untuk pengetahuan semua, sempadan merupakan penentuan bagi bidang kuasa politik, ekonomi dan mobiliti sosial sesebuah negara. Dan selain itu, campur tangan daripada negara luar adalah dilarang sama sekali. Yang kedua adalah rakyat atau maksudnya penduduk tetap di dalam sesebuah negara yang mana meliputi semua penduduk dalam wilayah berkenaan. Rakyat sesebuah negara mempunyai ciri-ciri khas yang membezakan dengan negara yang lain. Misalnya, negara Malaysia kita sendiri mempunyai rakyat yang berbilang kaum, terdiri daripada Melayu, Cina, India, Iban, Melanau dan banyak lagi. Dan ini dapat membezakan ciri-ciri istimewa rakyat Malaysia dengan rakyat negara yang lain. Seterusnya, rakyat disatukan melalui kebudayaan, nilai-nilai politik yang diterapkan oleh kerajaan dan juga identiti sosial. Yang ketiga adalah sistem pemerintahan yang juga dikenali sebagai sistem kerajaan. Sistem kerajaan ialah institusi sebuah pemerintahan
negara yang bertanggungjawab menggubal dan melaksanakan dasar-dasar negara. Komponen utama kerajaan merangkumi badan kehakiman, badan perundangan dan juga badan eksekutif. Dan yang terakhir adalah kedaulatan. Oleh itu, mari kita lihat apakah ciri-ciri sesebuah negara yang berdaulat. Yang pertama, sesebuah negara tersebut mestilah merdeka, iaitu bebas daripada belenggu penjajahan, dan juga negara tersebut bebas untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat berdasarkan peruntukan perlembagaan yang dipersetujui ramai. Seterusnya, sesebuah negara tersebut mestilah berkuasa sendiri. Sebagai contoh, negara Malaysia sendiri, iaitu sebagai sebuah negara berdaulat yang berkuasa sendiri membuat keputusan terhadap kepentingan rakyat seperti yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan 1957. Selain itu, doktrin pengasingan kuasa mengagihkan kuasa kepada badan perundangan, badan eksekutif dan juga badan kehakiman. Yang ketiga adalah berwibawa, iaitu negara tersebut mestilah berupaya atau berkebolehan untuk mempengaruhi atau menguasai rakyat dan semula jadi secara positif dan efisien serta melibatkan kestabilan politik sesebuah negara. Sebagai contoh, perpaduan kaum di Malaysia melambangkan kewibawaan Malaysia sebagai sebuah negara yang berdaulat. Dan yang terakhir, ciri-ciri untuk sesebuah negara yang berdaulat adalah ianya perlu beridentiti sendiri, iaitu setiap negara mempunyai identiti yang menggambarkan negara tersebut. Lambang-lambang negara adalah sebagai identiti negara, termasuklah bendera, carta negara dan lagu kebangsaan. Seterusnya, kita akan membincangkan berkenaan konsep bangsa. Pertama sekali, penggunaan istilah bangsa sebenarnya sangat meluas dan membawa makna yang rencam. Mari kita lihat definisi bangsa dari sudut dimensi sejarah. Bangsa sebenarnya berasal dari perkataan Latin yang bermaksud lahir. Ia merujuk kepada tempat asal lahir seseorang individu yang seterusnya membentuk satu kumpulan manusia yang besar. Sebagai contoh, bangsa Melayu di seluruh tanah Melayu yang meliputi Kemboja, Thailand, Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Seterusnya, menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, bangsa ialah manusia dari satu asal keturunan. Sebagai contoh, jika seseorang itu berketurunan Cina, maka sudah tentu nenek moyangnya juga berketurunan Cina. Di samping itu, menurut Morton dan Islam 2006, bangsa menjelaskan tentang sesebuah kumpulan etnik, bahasa dan kebudayaan komuniti. Sekumpulan besar manusia yang membentuk bangsa selalunya terikat dengan perkongsian budaya dan sejarah yang sama, penggunaan bahasa yang sama serta sudah tentu mempunyai pertalian darah dan juga keturunan. Walaupun bangsa mempunyai pelbagai istilah, tetapi hanya satu sahaja sentimen yang membentuk bangsa ini, iaitu perasaan kebersamaan. Seterusnya, bangsa juga merujuk kepada satu kelompok manusia berdasarkan ciri fizikal iaitu ras dan keturunan. Sebagai contoh, bangsa Melayu, mereka berkulit sawo matang dan bermata sederhana bulat. Bangsa Cina pula, mereka berkulit putih bersih dan bermata sepet. Bagi bangsa India pula, mereka berkulit gelap dan bermata bulat. Di bawah konsep bangsa, adanya kaum dan perlu kita tahu bahawa bangsa dan kaum adalah dua perkara yang berbeza yang membawa maksud dan istilah yang berbeza. Untuk lebih mudah difahami, bayangkan sebuah tanah yang berbentuk segi empat dan di dalamnya mempunyai ramai orang, maka itulah bangsa.
iaitu merujuk kepada manusia yang mendiami sesebuah kawasan. Manakala, satu golongan manusia yang merupakan sebahagian daripada bangsa tersebut, itulah yang dikatakan kaum. Ataupun kaum juga membawa maksud kumpulan etnik yang berdasarkan ciri budaya. Sebagai contoh, kaum Melayu, ada yang mengamalkan adat Temenggung, ada yang mengamalkan adat Perpati. Dan secara umumnya, baju kurung dan baju Melayu adalah pakaian tradisional kaum Melayu. Manakala bagi kaum Cina pula, mereka merayakan perayaan Tahun Baru Cina mengikut zodiak Cina pada setiap tahun. Dan bagi kaum India, mereka mempunyai sari dan dhoti sebagai pakaian tradisional dan merayakan perayaan Deepavali setiap tahun. Dalam konteks Malaysia, kepelbagaian etnik, suku kaum dan agama telah wujud sejak kemasyhuran Melaka sebagai pelabuhan terkenal pada abad ke-14 Masihi lagi. Kemasukan tenaga buruh dari China dan India semasa penjajahan British di Tanah Melayu telah menambahkan lagi kepelbagaian masyarakat sehinggalah negara kita merdeka pada 1957. Tambahan pula, pembentukan Malaysia pada 16 September 1963 menyaksikan penambahan lagi pelbagai etnik dan agama dari Sabah dan Sarawak. Maka berdasarkan kronologi sejarah Malaysia, kita dapat melihat wujud kepelbagaian bangsa yang akhirnya membentuk sebuah negara iaitu Malaysia. Semua telah mengetahui bahawa Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memperkenalkan Malaysia Madani. Konsep Malaysia Madani merupakan satu platform kepada pembinaan negara bangsa yang progresif, sejahtera dan juga harmoni. Perlu kita tahu bahawa pembinaan masyarakat madani tidak sedikit pun akan mengurangkan identiti atau jati diri mana-mana bangsa, malah ia akan menerbitkan persefahaman, menerusi amalan hormat menghormati, tolong-menolong dan saling bekerjasama seiringlah dengan dua daripada 6 nilai teras Malaysia Madani iaitu hormat dan juga ihsan. Seterusnya, kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah perihal warga negara dan kerakyatan sesebuah negara. Menurut Zainal Abidin 2003, kewarganegaraan membawa maksud kerakyatan, rupa bangsa dan bangsa seseorang. Negara mempunyai penduduk yang diiktiraf berdasarkan undang-undang negara dan membentuk sesebuah komuniti politik. Kewarganegaraan adalah suatu bentuk kerakyatan atau kedudukan sah yang mengikat seseorang individu dengan negaranya. Melalui kedudukan sah tersebut, seseorang warga negara mendapat perlindungan dan hak-hak istimewa. Seterusnya adalah kad pengenalan. Kad pengenalan ini adalah sebagai bukti bahawa seseorang tersebut adalah warga negara Malaysia ataupun tidak. Jenis-jenis kad pengenalan Malaysia terdiri daripada MyKad, MyPR dan MyKas. Bagi yang pertama iaitu MyKad adalah pemegang kad pengenalan ini adalah berstatus warga negara Malaysia. Dan yang kedua MyPR. Pemegang kad pengenalan pemaustatin tetap berstatus bukan warga negara di mana kelayakannya berdasarkan permit masuk daripada Jabatan Imigresen Malaysia. Seterusnya adalah MyKas. MyKas adalah pemegang kad pengenalan pemaustatin sementara berstatus bukan warga negara. Dikeluarkan kepada seseorang yang dilahirkan di Malaysia tetapi taraf kewarganegaraannya tidak dapat ditentukan dan tempoh sah laku adalah 5 tahun daripada tarikh kad dikeluarkan. Seterusnya, naratif negara bangsa Malaysia iaitu sebuah negara etno berpasakkan anak watan dalam masyarakat kepelbagaian diintegrasikan di pelantar perlembagaan dan tersulam ruang sivik
dalam governance dan pembangunan dengan keadilan, keterangkuman dan demokrasi dalam membina negara bangsa Malaysia. Seterusnya ialah konsep bangsa idaman. Konsep Nation of Intent menekankan bahawa sesebuah negara bangsa adalah projek yang sentiasa berada dalam proses dan sering melibatkan pembentangan mengenai identiti bangsa. Pembentukan bangsa Malaysia sebelum merdeka. Fasa pembentukan bangsa Malaysia melibatkan konsep Melayu Raja, negara Islam dan masyarakat majmuk. Hanya konsep Malay-led Plural Society diterima oleh pihak British termanifestasi melalui CLC 1949. Seterusnya, impian identiti kolektif selepas merdeka, usaha untuk membentuk identiti nasional melahirkan konsep seperti Malaysia dan gagasan Satu Malaysia. Konsep-konsep di Borneo seperti Sabah for Sabahan tidak popular secara umum. Seterusnya, pembangunan bangsa pasca PRU 14. Kepimpinan Mahathir mengekalkan konsep Malay-led Plural Society. Parti-parti politik seperti Bersatu, UMNO dan PAS masih mengangkat konsep ini sebagai bangsa idaman. Hubungan kemasyarakatan dalam konteks Malaysia baharu. Penekanan pada hubungan antara kaum interetnik lebih dominan daripada hubungan dalam kaum intra-etnik. Kepelbagaian dalam masyarakat perlu diraikan, tetapi sering dilihat dalam dikotomi negatif. Kesimpulannya, Syamsul menegaskan bahawa pembangunan bangsa Malaysia masih kekal dengan konsep Malay-led Plural Society selepas PRU 14. Perbezaan dalam masyarakat perlu dihargai secara positif, bukan ditentang. Ethos, etnik nasionalisme dan bangsa. Perkataan ethos ini telah mula digunakan sejak zaman Greek lagi, iaitu berasal daripada perkataan etika, sikap, kepribadian, watak, karakter serta keyakinan atas sesuatu perkara yang boleh dikatakan satu konsep umum tanpa definisi yang formal. Mansur et al. Ethos bermaksud pandangan hidup yang khas suatu golongan sosial yang didasarkan kepada sifat, nilai adat istiadat yang memberi watak dalam masyarakat. Menurut Aziani, istilah etos bangsa merujuk kepada nilai-nilai khas, tradisi, identiti dan wawasan masa depan sesebuah bangsa. Oren pula mengatakan bahawa etos bangsa adalah a particular configuration of central societal belief, attitudes and values that are enduring and shared by most members of society and that focus on the society's present and future. Etos nasionalisme. Dalam konteks Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad telah mengemukakan etos bangsa sebagaimana berikut. Building a nation out of diverse people with different historical, ethnic, linguistic, religious, cultural and geographic background is something more than just pursuing consensus on the basic character of a state of nation. It involves the fostering of shared historical experience, shared values, a feeling of common identity, shared destiny that transcends ethnic bound without undermining ethnic identity, loyalty, commitment, and an emotional attachment to the nation, and the flowering of distinctly national ethos. Etos nasional adalah ciri-ciri untuk masyarakat setempat yang mengikat seseorang individu dengan individu yang lain dan yang mengikat rakyat dengan negara melalui perkongsian nilai perasaan dan semangat kepercayaan dan identiti bersama. Etos simbolisme bangsa Malaysia. Walaupun konsep identiti nasional, kebangsaan dan etos bangsa dikaitkan dengan bangsa, mengukurnya adalah sulit dan hanya dapat dipantau bentuk dan intensitinya di negara itu. Setiap bangsa memiliki warisan etnosimbolisme dalam jangka pensejarahan panjang seperti bendera, bahasa, pakaian, makanan, muzik, tarian, arkitek bangunan, batu nisan, kerabat diraja, pahlawan, buku sekolah dan keselamatan negara dan sebagainya sebagai asas bangsanya. Oleh itu, di dalam tajuk pembinaan peradaban majmuk di Malaysia ini diterangkan konsep peradaban majmuk negara bangsa idaman dan etos nasional. Malaysia juga terkenal dengan masyarakat majmuknya akibat daripada beberapa fasa yang telah dilalui oleh negara itu seperti fasa pra-penjajah, penjajahan pasca kolonial dan peradaban acuan Malaysia. Sekian saja dari kumpulan kami. Terima kasih.